Assalamualaikum guys, welcome back. Semalam aku dah share dengan korang satu video yang memang dah pun viral, yang mana dekat dalam video tu kita dapat tengok ada seorang individu ni yang menyerupai bekas ketua pengarah JECOM iaitu Datuk Profesor Muhammad Agus yang tengah sembang romantik bersama dengan seorang individu yang aku difahamkan merupakan orang bawahan dia yang dikenali sebagai Wahab. Ya kalau kita malu macam mana pun, you just have to face it. Dan perkara ni mencetuskan kontroversi dan ramai sebenarnya yang tertanya-tanya dan juga memberikan spekulasi sendiri pasal apa yang berlaku, dan ramai yang minta pihak yang terlibat untuk tampil dan bagi penjelasan pasal apa yang berlaku. Dan nasib baik kita tak perlu menunggu lama, kita tak perlu mendengar denial yang terlalu panjang dan sebagainya sebelum kita dapat satu PC ataupun jawapan yang solid pasal apa yang berlaku, yang mana semalam dah pun berlangsung satu PC yang melibatkan Datuk Profesor Muhammad Agus bersama dengan seorang lagi individu yang katanya berada dekat dalam video tu iaitu Abdul Wahab. Suka hati aku je letak nama Abdul kan. Tak tahulah tapi nama dia Wahab lah. Yang mana PC yang berlangsung selama sejam ni merungkai sebahagian daripada apa yang dipersoalkan oleh netizen dan juga wartawan, dan ada beberapa soalan yang ditanya oleh media telah pun dijawab oleh pihak yang berkenaan. Apa-apa pun, pertama sekali ada satu statement dari individu yang dikenali sebagai Wahab yang mana dia menafikan bahawa video yang viral semalam tu merupakan video yang asli. Ini kata dia. Saya di sini menegaskan bahawa perbualan video tersebut telah diedit dan disunting oleh pihak yang tidak bertanggungjawab yang cuba menjatuhkan reputasi Datuk Dr. Agus. Komplot untuk menjatuhkan Datuk Dr. Agus ini didalangi oleh individu-individu berjawatan tinggi di dalam JECOM sendiri yang saya namakan sebagai Mr. H. Pada sekitar November 2023, saya berjumpa Mr. H di pejabat beliau. Bermula daripada situ, beberapa pertemuan diaturkan Mr. H, termasuklah saya dibawa ke hotel sekitar Kuala Lumpur untuk berjumpa dengan individu-individu yang disebut oleh Mr. H sebagai berpengaruh. Semasa pertemuan saya dengan Mr. H, saya telah diberitahu kononnya beliau telah mendapat info daripada pihak tertentu bahawa Datuk Dr. Agus terlibat di dalam aktiviti yang tidak bermoral. Mr. H telah menyatakan bahawa beliau telah ditugaskan untuk membersihkan JECOM dari dalam. Mr. H turut meyakinkan saya bahawa beliau disokong oleh beberapa individu berpengaruh yang ingin menjatuhkan Datuk Dr. Agus, di mana Mr. H menunjukkan kepada saya berbualan WhatsApp beliau bersama beberapa individu berpengaruh yang menyokong beliau. Sebagai pegawai baru di JECOM, saya terasa teruja untuk melaksanakan tugasan yang diberikan. Saya diarahkan untuk membuat satu rakaman perbualan video bersama Datuk Dr. Agus bagi mendapatkan bukti Datuk Dr. Agus terlibat dalam aktiviti songsang dan tidak bermoral. Hakikatnya video yang saya rakam itu adalah video yang tidak mempunyai audio. Saya terkejut apabila rakaman video tersebut telah disebarkan oleh Cik Gubat di laman Facebook beliau. Rakaman video tersebut telah disunting dan diedit oleh pihak yang tidak bertanggungjawab menggunakan teknik voice over. Hold up, wait a minute. Pertama sekali yang aku heran, kenapa Mr. H boleh percayakan Wahab ni walaupun Wahab baru sangat kerja? Adakah Mr. H dah pun check background Wahab? Oh, okay. Aduhai Wahab. Janganlah malu, janganlah segan. Kalau malu, you have to face it. So asasnya individu yang dikenali sebagai Wahab ni menafikan yang video tu sememangnya satu video yang original, tapi sebaliknya telah pun diedit ataupun dengan kata lainnya dia punya audio tu telah pun didubbing. Dubbing ni dalam erti kata yang lain bermaksud kita sumbang balik audio yang lain di atas satu visual yang mana kita tak menggunakan audio yang asal. Dan dubbing ni memang selalulah digunakan dekat dalam filem-filem, sebagai contoh dekat dalam filem Melayu memang banyak. Lepas tu dekat filem luar pun, yang mana ada sebahagian filem dekat luar tu sebenarnya diorang gunakan dubbing, tapi diorang punya dubbing tu memang dahsyat gila sampai kan kita tak perasan yang diorang menggunakan dubbing ni untuk menggantikan voice yang asal. Dan normally dubbing ni diorang gunakan kalau kata let's say lah environment tu terlalu bising sampai tak dengar apa yang pelakon cakap, ataupun mungkin ada masalah audio yang mana audio yang asal tu tak boleh pakai dan sebagainya, makanya diorang ganti dengan audio yang baru. Sebagai contoh, kalau kata filem luar tu yang aku ingat yang pakai teknik dubbing ni ialah filem Thor, yang mana Chris Hemsworth
Chatsworth ada datang ke Malaysia ni untuk buat dubbing. Tapi bila kata kita tengok filem Thor tu, kita tak dengar langsung, kita tak nampak langsung yang macam dia punya lips dan sebagainya tu macam berbeza kan. So itulah kehebatan pelakon Hollywood, dan yang aku nampak sekarang ni memang siapa yang buat dubbing untuk audio Dato' Agus dan juga Wahab ni memang level Hollywood lah. Memang serius lah. Tak nampak langsung dia punya beza-beza tu. Dan bila ditanya oleh wartawan pada Dato' Agus berkenaan dengan satu spesifik momen dekat dalam video tu, yang mana kita dapat tengok individu dekat dalam video tu duk cakap kata nak kiss. Cium Ha? cium bibir. Cium bibir. Jangan. Jangan tu. Mana tengok cium bibir. Apa dialog yang sebenarnya? Ini kata Dato' Agus. Maaf saya Dato' Agus, tapi ada this one particular moment where you approach your phone and then you said to kiss on the lip. What were you saying? Oh, itu tak ingat lah. You go into a very specific detail. Kalau tanya aku, momen yang ditanya oleh wartawan tu sebenarnya memang luar dari kebiasaan. Jadinya dengan kredibiliti dan juga kebijaksanaan Dato' Agus ni, aku agak hairan bila kata dia lupa pasal apa yang dikatakan pada waktu tersebut. Tambahan pula, video ni dirakam bukanlah setahun dulu ataupun sebulan lalu kami semua ke. Baru je, tak sampai 2 minggu pun. Dan aku tak percaya kalau Dato' Agus kata dia banyak termakan semut. Kalau perbualan biasa, dengan gesture yang biasa, kalau terlupa, kita boleh terima. Tapi dekat momen tu, dia ada pergerakan yang berbeza berbanding dengan keadaan biasa. Jadinya, aku tak nampak apa logiknya kalau dia terlupa. Lepas tu adalah wartawan yang bertanya soalan tambahan pasal momen tu, dan ini kata Dato' Agus. Betul. Memang you tak ada cakap perkataan begitu. Itu yang bercium itu memang tak ada cakap. Tak, okey lah kalau kita andaikan bercakap. So, any benda yang salah, any criminal offence on that, any sexual assault on that, saya tak nampak pun sesuatu yang perlu diperbesarkan pada isu-isu yang seperti itu. Sebenarnya memang salah ya, kalau let's say apa yang diperkatakan dekat dalam video tu sememangnya betul. Let's say. Aku tak kata itu betul. Aku kata let's say. Walaupun dengan perkataan ataupun dengan dialog macam tu saja, sebenarnya memang salah. Sebabnya aku bacakan untuk korang. Contoh-contoh gangguan S. 1. Meminta mangsa melakukan aksi S tertentu. Okey, kat sini dia yang soalan yang ditanya tu tak adalah, tapi yang dekat hujung tu ada. Tapi kita fokus pada momen yang dipertanyakan ataupun ditanyakan oleh wartawan tadi. Kedua, memegang dan menyentuh mangsa tanpa keizinan. Okey, itu memang tak ada lah. Menghantar mesej, gambar atau bercakap mengenai perkara luch yang membuatkan mangsa rasa tidak selesa. Okey, so memang ada dialog yang berbau luch tu, which is tu. Cuma persoalan dekat sini, adakah Wahab rasa tak selesa? Ini kalau kata itu memang Wahab bercakap lah. Selalu membuat lawak-lawak luch, memaksa untuk bercinta atau keluar janji temu, menjilat bibir, memerhatikan atau mengikut mangsa sehingga ke rumah. Dan kalau ikutkan tindakan yang boleh diambil, aku baca Seksyen 509 Akta menyebut barang siapa dengan maksud hendak mengaibkan kehormatan seseorang, menyebut apa-apa perkataan atau membuat apa-apa bunyi dan isyarat yang boleh didengar atau didengar hingga mengganggu kesantunan seseorang itu, sabit kesalahan boleh dikenakan hukuman masuk ke dalam 5 tahun ataupun boleh dikenakan denda ataupun boleh dihukum dengan kedua-duanya. So, adakah itu momen yang biasa ataupun tak? Kita rasa biasa, tapi sebenarnya ada undang-undang yang termaktub pasal apa yang kita buat tu. Dan yang aku agak hairan ialah bila kata kita tak dapat satu jawapan yang straightforward, bila kata ada seorang wartawan ni bertanya kepada mereka, adakah mereka sedia untuk membuat janji ataupun sumpah laknat sekiranya diarahkan ataupun disuruh oleh masyarakat untuk menafikan yang video kita tengok tu merupakan video yang bukan asli, memang diedit. Ini kata Prof. Agus. Kalau lah kan macam orang kata netizen meminta Datuk dan juga Wahab membuat sumpah laknat, Datuk dan Wahab kenapa tak buat atas video ini? Ya Allah Akbar. Dia sumpah laknat. Main lagi benda-benda seperti ini, ya Allah. Let's move on to another level of questioning. Sudah berlaku pasal satu.
Tapi tak apalah, sebabnya at least diorang utamakan ataupun diorang letakkan agama sebagai nombor satu dan bukan main sebut je yang diorang sanggup untuk ambil ataupun untuk cakap, untuk buat sumpah laknat. Apapun ada satu statement dari lawyer ni iaitu Mahmud Jumaat yang aku rasa agak menarik juga. Saya diarahkan untuk membuat satu rekaman perbualan video bersama Datuk Dr. Agus bagi mendapatkan bukti Datuk Dr. Agus terlibat dalam aktiviti songsang dan tidak. Hakikatnya video yang saya rakam itu adalah video yang tidak mempunyai audio. Boleh ke kita rekod video tanpa audio menggunakan telefon? Boleh ke? No comment. Ha? No comment. Alamak, apa benda kau buat PC semalam ni bang? Prof Agus, kau, aduh. Aku bagi kau 4 point kot. Satu pun kau tak nak pakai. Kau cakap lalas sekali voice over. Kalau kau cakap benda tu voice over bang, banyak benda bangkit bang. Macam mana kau boleh rekod tanpa ada audio? Sebab tujuan kau rekod tu pun kau nak, sebab Wahab ni kata dia nak buktikan yang Prof Agus ni memang terlibat dalam aktiviti songsang. Kalau kau rekod tanpa audio, apa kejadahnya? Takkanlah dengar video tu tanpa audio boleh bukti kau tu terlibat dalam aktiviti songsang. Itu tujuan dia. Better kau cakap terus benda ni face swapping je terus bawah AI, kan? Ataupun kata ada orang edit video ke, ada orang tiru muka macam kau ke, cari paint lain bang. Kalau voice over, banyak benda berbangkit, kan? Orang kau tanya, boleh ke handphone buat rekod tanpa audio? Dah jadi isu lain dah pula. Tak apa abang, you have to face it lah bro. You have to face it. Malu apa, betul tak? Perasaan tak boleh malu, kan? Tak apa, betul lah tu. Apapun, aku harapkan ada tindakan dan juga siasatan lanjut dari pihak berkuasa dan kita semua dapat jawapan adakah ini video yang asli ataupun tak. Memang betul, dengan teknologi AI zaman sekarang ni, semua benda kita boleh ubah. Contohnya, ada teknologi AI sekarang ni sampaikan kita boleh translate apa yang orang cakap dan bukan setakat translate biasa sahaja, bibir, mulut orang yang kita translate tu pun kita boleh ubah mengikut bahasa negara-negara ataupun bahasa-bahasa yang ada dekat dalam dunia ni. Kalau korang tengok sekali dengan bibir-bibir tu, dia punya ikut tu memang sebiji habis. 우리의 신념과 용기를 담은 결정은 강력하고 용감한 행동으로 결실을 맺었었습니다. Jadi, memang sangat penting untuk pihak berkuasa cek siasat perkara ni dengan baik, jujur dan juga telus. Sebab apa? Sebab ini berkaitan dengan integriti satu agensi yang ada dekat kerajaan. So anyway, apa pandangan korang? Adakah korang rasa ini video yang asli ataupun adakah korang rasa ini video yang sebenarnya telah pun disunting? Cuba korang komen dekat ruangan bawah ni. Dan akhir kata pepantun, anak itik berenang-renang sampai sesat tepi pantai. Zaman sekarang memang senang. Dah kantoi, salahkan AI. Dan kalau korang suka konten ada dalam channel ni, please consider to subscribe. Okay, so thank you very much for watching and have a nice day. Assalamualaikum. Assalamualaikum guys. YouTube ada fungsi baru iaitu Super Thanks. Siapa yang nak belanja aku kopi, korang boleh tekan butang Super Thanks kat bawah ni. Korang belanja aku RM6 je. Anyway, terima kasih sangat-sangat untuk sokongan korang. Assalamualaikum. Mantap Pak Bo!